di antara perkara yang berat yang selalu kadang-kadang dilakukan dan kebanyakan daripada kita melakukannya, iaitu amalan apa? Iaitu amalan riya, mempamerkan diri dia kepada manusia yang lain. Tuan-tuan, riya ni satu benda yang biasa orang buat, yang riya ni juga sukar untuk orang menghilangkan dia. Riya inilah antara perkara nanti apabila kita dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat, amalan kita sudah tidak ada. Bayangkan 50 tahun start daripada pencen agak-agak boleh-bolehlah 30 tahun lagi beramal. Tiba-tiba apabila Tuhan bangkit di hari akhirat, amalan tak ada. Tuhan ditanya kenapa? Kerana amalan itu ada riya, dia buat solat dia riya, puasa dia riya dan sebagainya. Suatu riya ini tuan-tuan kena detailkan bagaimana kaedah-kaedah untuk menghapuskan riya dan tingkatan-tingkatannya. Antaranya tuan-tuan yang boleh menghapuskan amalan-amalan daripada riya ni, antaranya kita boleh baca dalam surah Al-Maun ayat 4 hingga 6. Pada ayat yang ke-6 tu Allah Ta'ala menyebutkan bahawa alladzina hum yura'un, iaitu orang yang berkeadaan riya, menunjuk-nunjuk dalam ibadah dan bawaannya. Begitu juga dalam amalan orang bersedekah. Bersedekah ni keluar sesuatu yang ada kaitan dengan orang lain, tetapi dia riak nak tunjuk bahawa dia seorang yang pemurah. Maka kata Allah, orang yang macam ni dalam surah Baqarah ayat 264, apa kata Allah? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Kata Allah, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka perumpamaannya ialah seperti seketul batu licin yang bertanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat sehingga menjadi bersih licin, tidak bertanah lagi. Itu orang yang bersedekah dengan adanya riya. Sebab tu nak keluarkan sesuatu harta ni lebih baik dalam keadaan tangan kanan yang keluar, tangan kiri dia tidak tahu. Sebab takut kita keluar 1 juta, takut kita keluar 2 juta, 10 juta, itu yang sepatutnya boleh bagi pahala yang besar, tapi disebabkan dia riak tadi tu, menyebabkan pahala tadi tidak dikira oleh Allah. Seperti mana satu batu yang licin, yang ada tanah, apabila hujan turun, batu itu menjadi licin semula, maknanya sudah hilang tanah itu. Sebab apa? Sebab amalan riak tadi itu yang muncul dalam diri dia. Contoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riak ini adalah syirik kecil yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak sebut di bawah tu yang berkenaan riak ni. Contoh riak ni tuan-tuan kena detailkan. Dan riak ni setiap orang ada riak kot Saya, tuan-tuan semua ada riak yang sukar untuk kita hilang. Cuma riak tu ulama bincang, dia datang yang awal-awal ke ataupun dia datang kemudian. Contohnya kita sedang baca Quran, tak ada orang ni baca Quran ikhlas, tiba-tiba datang orang, kita pun kuatkan suara nak tunjuk suara kita sedap. Awal-awal asal-asalnya kita kerana Allah, tiba-tiba datang perbuatan riak. Maka pada ketika itu kata para ulama, bukan maksud datang riak habis pahala baca Quran. Kalau macam tu saya dan tuan-tuan pun tak ada pahala puasanya. Tidak. Cuma kata para ulama, tengok, kalau asal-asal tu dia dah buat kerana Allah, tiba-tiba muncul riak dalam diri dia, dia cuba untuk dia lawan, dia termasuk kalangan orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau asal-asal dia buat satu amalan memang untuk dia riak, itu ternyata ulama sepakat kata amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama pula kata kalau dia ini asal-asal dia kerana Allah tapi dalam masa yang sama untuk manusia, kata para ulama itu pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang asal-asal hati kita ini mesti kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia datang time solat, dia datang time baca Quran, dia datang time kita bersedekah,
dia datang, maka kita kena usaha untuk melawannya. Maka Allah Ta'ala akan ukur yang asal-asal tadi dan usaha yang kita buat, macam mana nak hilangkan riak itu. Maka bab riak ini Yusuf bin Husain Ar-Razi, seorang alim, dia kata apa? A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlasu. Sesungguhnya yang paling berharga di dunia ini ialah ikhlas. Tuan setuju dengan pernyataan Yusuf bin Husain Ar-Razi? Harga dan berharga. Zaman sahabat dulu, dia masuk Islam setahun je. Dia masuk Islam 2 tahun je. Kita berapa tahun meluk agama Islam? 70 tahun, 80 tahun. Setahun je di kalangan sahabat masuk Islam, tapi amalan dia sangat banyak. Sebab dia ikhlas. Ikhlas ni satu benda yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan manusia. Seperti mana kata Yusuf Ar-Razi, dia kata a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berharga di dunia ini ialah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i al-qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Aku banyak kali bersusah payah untuk buang riak ni daripada hatiku, seolah-olah riak itu tumbuh dalam hatiku dengan warna yang lain. Maknanya senang tak? Susah. Tapi kita kena mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang